Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Puan Min. Saya Nik Nur Fariha bersama rakan saya iaitu Aimi Zahra ingin mengucapkan terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama kami untuk sesi temu bual bagi isu penipuan dalam talian pada hari ini. Apa khabar Puan Min? Okey, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya alhamdulillah baik-baik saja hari ini. Fariha dan Aimi macam mana? Khabar baik? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah saya pun sihat. Baiklah, boleh Puan Min ceritakan serba sedikit latar belakang Puan Min sebelum kita meneruskan sesi temu bual kita, contohnya nama penuh Puan Min, masih sama belajar atau sudah bekerja, dan saya dapat tahu juga bahawa Puan Min pernah menyambung pengajian dalam jurusan teknologi maklumat. Betulkah Puan Min? Silakan. Boleh, mestilah boleh. Okey, biar saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama penuh saya Nur Amini binti Zahari, boleh panggil Min sahaja. Sudah bekerja, sekarang ni bekerja sebagai seorang guru untuk subjek teknologi maklumat dan komunikasi ataupun secara ringkasnya TMK lah kan. Atau dalam bahasa Inggerisnya ICT. Berumur 30 tahun dah sekarang ni. Dan ya, memang betul. Sebelum ni saya menuntut dalam bidang teknologi maklumat. Wah, sungguh hebat Puan Min. Seperti yang kita tahu, Puan Min sangat berpengalaman dalam bidang teknologi dan maklumat ini. Jadi soalan pertama saya, bolehkah Puan Min ceritakan serba sedikit kefahaman Puan Min tentang isu penipuan dalam talian ini? Okey, boleh. Ikut kefahaman saya sendirilah kan. Penipuan dalam online ni ialah apabila kita berurusan atau buat transaksi ke atau jual beli ke kan dengan pihak tu, tapi kebanyakannya kita ni ditipu. Kita contohnya macam kita nak beli barang online kan, tapi kita tak dapat seperti dijanjikan ataupun lebih teruk lagi kita memang tak dapat langsung. Maksudnya kita ditipu ataupun sekarang ni orang panggil scammer kan. Memang sangat berleluasa, dan apa yang saya faham juga tentang penipuan dalam talian ni, selalunya dia berfokus kepada orang-orang warga emas kan, warga tua, golongan wanita, golongan yang bawah umur. Jadi mudah sangat terpedaya. Macam tu. Terima kasih atas perkongsian yang cukup mendalam sebentar tadi. Jadi soalan saya yang seterusnya, saya tertanya-tanya bagaimanakah penipuan dalam talian ini boleh berlaku dan apakah punca perkara ini menjadi semakin berleluasa dari semasa ke semasa? Apakah pendapat Puan Min? Okey, baik Aimi. Secara umumnya kita semua pun tahu kan penipuan dalam talian ni ataupun scammer ni lah kan. Mereka cuba tipu daya mangsa ni untuk dapatkan sesuatu yang mereka inginkan dengan mudah. Jadi biasanya duit lah yang orang nak kan. Semua orang nak duit. Jadi nak cara mudah dia pun nak tipu kita kan. Supaya dapat dengan cara yang senang. Okey, macam sekejap. Macam terjadinya punca tu kan. Contoh terjadi punca tu ialah yang pertama sekali kesedaran individu tu sendiri. Maksudnya individu tu kesedaran dia tahap rendah. Jadinya bila tak ada kesedaran dalam diri, itu yang bila scammer call kan, terus angkat, terus percaya. Suruh bagi nombor IC, suruh bagi nombor akaun, terus bagi kan. Macam tu lah biasanya wanita lah, minta maaf lah cakap sebab saya pun wanita juga kan. Jadi mudah panik. Mudah panik pun antara salah satu punca untuk kita jadi mangsa kepada penipuan dalam talian ni. Dan seterusnya terlalu cepat panik. Terlalu cepat panik bila orang cakap puan ni ada kena saman ke apa ke contohnya kan.
kita terus percaya, kita terus nak bagi, kita terus gelabah. Kan. Seterusnya modus operandi sindiket tu sendiri yang menipu tu dia terlalu bijak. Dia terlalu licik yang membuatkan sampai kita tak perasan yang sebenarnya dia menipu kan. Dia menipu tapi kita yang tertipu. Jadi kita pun kena jadi orang kata lebih bijak lah daripada dia orang kan. Jadi kita dah tahu dah dia orang tu jahat suka kita nak kesan kan dengan tindakan dia macam tu. Kita lah yang kena alert lah. Dan seterusnya terlalu ambil mudah kan. Bila terlalu ambil mudah ni kita buat tak kisah, endah tak endah dan tak buat laporan polis kan. Sepatutnya bila jadi apa-apa kita sepatutnya bila jadi kes penipuan tu kita telefon polis kan, telefon polis ke atau buat laporan polis lah untuk kita laporkan. Walaupun benda tu kecil kan, walaupun orang kata benda tu kecil tak ada kerugian tapi supaya kita nak orang kata kita nak akhirkan dia punya sindiket tu, kita nak banteras tu kita kena ada report polis semua kan. Jadi kalau kita tak buat polis pun tak tahu kan. Macam tu. Betul tu, saya sangat setuju dengan perkongsian yang dikemukakan oleh Puan Min sebentar tadi mengenai bagaimana boleh berlakunya penipuan dalam talian serta punca perkara ini menjadi lebih serius dari hari ke hari. Walau bagaimanapun, saya dan juga rakan saya itu Aimi masih tertanya-tanya mengenai khusus teknologi maklumat ini. Adakah khusus-khusus yang berkaitan teknologi maklumat ini memberi perincian terhadap kita tentang cara seseorang itu mencuri atau dalam kata lain mendapatkan maklumat peribadi seseorang? Apakah pendapat Puan Min? Pada pendapat saya, Fariha ya, memang tidak sama sekali. Sepanjang saya sendiri menuntut dalam bidang teknologi maklumat ni, tidak ada pun kami diajar untuk menceroboh atau mencuri maklumat daripada orang lain atau pihak lain kan. Jadi apa yang diajarkan kepada kami cumalah kami tahu berkenaan teknologi, macam mana kami nak adapt dengan teknologi kan. Tapi kami tidak diajar pula untuk buat benda-benda yang tidak sepatutnya, sebab itu kesalahan kan. Sebenarnya bila buat macam tu kami boleh dikenakan tindakan undang-undang sebenarnya kan. Jadi macam saya sendiri, pensyarah-pensyarah saya pun tidak ada pernah mengajar benda-benda sedemikian lah. Okey, daripada pandangan Puan Min sebentar tadi, saya dapat memperoleh ilmu pengetahuan baru mengenai khusus yang dibicarakan oleh Puan Min tadi. Jadi, soalan yang ingin saya tanyakan untuk Puan Min lagi berkaitan dengan e-dagang. Sebagaimana yang kita tahu, e-dagang adalah salah satu yang saya rasakan banyak berlaku penipuan dalam talian hari ini. Hal ini menimbulkan tanda tanya dalam fikiran kami dan juga orang lain. Bagaimanakah boleh berlakunya penipuan dalam talian? Sedangkan dalam bidang punya ICT, apa yang saya tahu, pelajar-pelajar tidak diajar untuk mengakses sesuatu sistem yang boleh membawa kepada penipuan dalam talian seperti e-dagang. Boleh bagi pendapat Puan Min? Okey, terima kasih Aimi atas pertanyaan tu. Dia macam yang saya cerita tadi lah kan, macam mana boleh berlakunya penipuan dalam e-dagang ni ataupun e-dagang ni lebih kepada pembelian secara online lah kan. Yang pertama sekali mesti sikap diri kita sendirilah, kita tak berwaspada, kita tak berhati-hati. Kita tak semak dulu kan dengan siapa kita beli, dengan siapa kita buat jual beli tu lah. Maksudnya orang tu bagi nombor akaun, terus kita transfer, terus bank in kan. Tak semak pun dulu nama dia apa, dia punya syarikat ke apa kan. Rupa-rupanya scammer. Tapi macam sekarang ni kan kita dah ada kemudahan kan, kita boleh check dekat website, laman web yang betul ke, salah ke kan. Boleh check dekat Facebook pun ada. Dan seterusnya kita sendiri tu apa orang kata, macam saya cakap tadi lah, mudah panik kan, mudah panik. Terus kalut-kalut nak buat, contohnya macam
nak beli baju contoh kan, nak beli baju online. Orang cakap kena bank in cepat-cepat, nanti habis stok, kita pun laju-laju bank in kan. Bila laju-laju tu kita pun tak ingat dah nak check dulu nama dia ke, nombor akaun dia ke. Kita maksudnya kita tak cakna kan, kita sendiri yang tak cakna. Jadinya itu yang memudahkan kita kena tipu secara online tu kan. Jadi kalau macam kita tak nak kena tipu lah kan, kita berhati-hati je lah sebab macam kita tahulah online ni kan, kita tak nampak muka, kita tak kenal orang tu, kita tak kenal penjual tu kan. Dan penjual tu pun dia tak kenal kita pun. Jadi untuk orang kata lebih selamat kita berhati-hati je lah kan. Macam tu. Penjelasan yang cukup menarik oleh Puan Min sebentar tadi. Daripada apa yang dijelaskan tadi, benarlah dengan perkongsian dan jawapan yang cukup meyakinkan tadi telah memberikan banyak input kepada kami. Boleh saya meneruskan lagi sesi pertanyaan ini, Puan Min? Ya, boleh Fariha. Okey, jika sebagaimana yang kita tahu, terlalu banyak aplikasi yang kita Ome, WeChat, Leadmatch, Instagram, Facebook dan sebagainya. Pada pendapat Puan Min, adakah wajar aplikasi-aplikasi ini digunakan oleh pelajar-pelajar yang bawah umur? Yalah, itulah kan. Ya Allah, sekarang ni sangat-sangat banyaklah aplikasi-aplikasi macam tu yang memang orang kata sebenarnya lah pada pandangan saya sendiri kurang sesuai kan untuk diguna oleh pelajar ataupun budak-budak bawah umur lah kan. Terutamanya yang bawah 18 tahun ataupun sekolah rendah lah kita katakan, kurang sesuai lah. Tapi pada pendapat saya yang kedua lah, boleh guna tapi dengan pantauan yang sangat ketat daripada ibu bapa, ataupun boleh juga macam ibu bapa tu dia guna aplikasi tu dalam akaun yang sama. Maksudnya ibu dia ada akaun IG tu kan, contohnya anak dia nak guna IG, anak dia guna yang ibu dia, macam tu. Maksudnya bukan guna yang peribadi lah kan. Jadi kalau guna yang peribadi kadang mak atau ayah tak sempat nak tengok kan, tak sempat nak pantau. Tapi kalau dia guna akaun yang sama dengan kita, mungkin masa kita buka kita boleh check, kita boleh semak apa yang dia buat, kita boleh pantau lah kan. Jadi perkara-perkara yang tak diingini tu kita boleh elakkan. Saya sangat setuju dengan jawapan yang diberikan oleh Puan Min tadi. Saya juga ingin menambah sedikitlah berkaitan ini, bahawa ianya juga bergantung kepada sikap individu masing-masing bagaimana mereka untuk memanfaatkannya. Jika digunakan ke jalan yang betul, maka betul lah, dan sebaliknya. Silakan Fariha. Jadi, sebab talian ini berlaku, walaupun dikhawatiri nombor tersebut merupakan nombor panggilan kecemasan ataupun penting untuk kita. Okey, pada pendapat saya sebenarnya wajarlah kita jawab nombor yang kita tak kenal tu sebab kita risau tiba-tiba yang telefon tu dari hospital ke kan, ataupun dari sekolah ke, kita tak tahu kan. Jadinya kita boleh angkat, kita boleh jawab tapi dengan langkah yang berjaga-jaga dan penuh hati-hati. Antaranya kita boleh jawab tapi bila kita dah rasa macam orang tu melerik sangat, macam tak sepatutnya dia cakap macam tu, kita boleh terus letak kan. Tak payah layan dia panjang-panjang. Bila kita layan tu kita jadi mudah nak dengar cakap dia kan. Ataupun kita boleh juga install Truecaller kan. Sekarang ni ada Truecaller, boleh install, mana yang spam, mana scammer tu biasa dia akan naik kan. Jadi tu pun salah satu orang kata cara ikhtiar kita lah untuk elakkan daripada terkena tipu kan. Dan yelah, kalau macam kita tak angkat nombor yang kita tak kenal tu, tiba-tiba kecemasan kan, tiba-tiba ada kemalangan, tiba-tiba ayah kita ke jatuh sakit kan, itu jadi bahaya jugalah kan. Tiba-tiba je tak tahu kan apa benda yang berlaku.
Jadi boleh kita angkat, boleh kita jawab, tapi dengan orang kata dengan berhati-hati, sangat-sangat berhati-hatilah. Okay. Saya setuju dan betul lah dengan pendapat yang diberikan oleh Puan Min tadi. Jadi saya nak ucapkan terima kasih sekali lagi Puan Min kerana sudi menjawab pertanyaan kami. Walau bagaimanapun saya dan rakan saya sangat bersyukur kerana dapat menemubual bersama Puan Min mengenai isu penipuan dalam talian ini. Dan saya rasa masa juga sudah mencemburui kita. Jadi sekali lagi kami ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada Puan Min kerana sudi meluangkan masa bersama kami dalam sesi temu bual ini. Diharapkan dengan perkongsian oleh Puan Min tadi dapat memberi manfaat untuk kita dan seluruh masyarakat. Okey, insya-Allah sama. Semoga kita berjumpa lagi Puan Min. Terima kasih atas perkongsian tadi.